A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bihulkil hilmi wa haqiqna bihaqqa'ikil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita akan nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengasih mengurniakan kepada kita akan nikmat kesihatan dan kelapangan masa kita. Dapat sama-sama kita menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lepas kita membicarakan tentang tempat tinggal jin. Kita masih membicarakan tentang kitab jin dan syaitan dalam kehidupan manusia. Okey, pada bulan yang lepas kita masuk kepada tajuk tempat tinggal jin, dan hari ini kita akan masuk kepada tajuk makan dan minum jin. Makanan dan minuman jin ni apa? Baik. Dalam hadis sahih yang menerangkan bahawa jin makan dan minum. Maksudnya dalam hadis menceritakan bahawa jin ni makan dan minum. Bukan setakat manusia sahaja makan dan minum, tetapi jin juga makan dan minum. Okay? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan juga manusia itu illa liya'budun, melainkan untuk beribadat kepadaku. Allah Subhanahu wa taala jadikan antara populasi yang terbesar makhluk, yakni manusia dan juga jin di atas muka bumi Allah Taala. Jadi apa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala saling berkait rapat. Saya dah pernah cerita sebelum daripada ni, iaitu apa yang dibuat oleh golongan jin dibuat juga yang dibuat oleh golongan manusia dibuat oleh golongan jin. Kalau manusia makan, jin makan. Kalau manusia minum, jin minum. Kalau manusia bekerja, jin bekerja. Kalau manusia tidur, jin tidur. Kalau manusia beribadat, jin beribadat. Cuma yang membezakan antara jin dan manusia adalah mereka tidak dikurniakan Nabi. Manakala manusia ni dikurniakan Nabi kepada mereka. Kita ni ada Nabi, tetapi golongan jin tak ada Nabi. Itu sahaja perbezaan. Kalaulah hari ni dekat dalam dunia manusia ni ada doktor, jin pun ada doktor. Kalaulah dekat hari ni dalam kehidupan manusia ada sakit, jin pun ada yang sakit. Kalau hari ni kita berubat, contoh kita berubat orang, kita berubat, tiba-tiba jin tu kata kaki aku patah. Yalah, kaki dia memang patah. Cuma kita tak nampak kaki jin macam mana yang patah. Tu. Yang membezakan antara jin dan juga manusia ni juga adalah mereka tidak dilihat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Yang mana jin ni memang tidak boleh dilihat oleh manusia. Bahkan mereka ni boleh nampak kita. Jin boleh nampak kita, kita tak boleh nampak. Jadi siapa yang claim dia boleh nampak jin, bohonglah nama dia. Bohong. Kalau dia boleh claim dia nampak jin, bohong.
Sebab apa? Sebab ayat Quran ni sebut. Ni guru saya sebut ni. Guru saya siapa? Almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harudin disebut. Kalau siapa yang kata dia boleh nampak jin, maksudnya dia tak nampak jin. Sebab ayat Quran ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran ni secara jelas bahawa manusia tak nampak. Cuma saya pernah sebut sebelum daripada ni, siapakah golongan yang boleh nampak? Yang boleh nampak ni ada 3 golongan selain daripada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul boleh nampak. Yang pertama, golongan manusia yang boleh nampak jin adalah budak 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah, hijab terbuka, boleh nampak jin. Yang kedua, iaitu orang yang berada dalam keadaan nazak, dah nak meninggal dunia, terbuka hijabnya, nampak segala perkara-perkara gaib. Dan yang ketiga, iaitu orang yang berada dalam keadaan sakit, gangguan. Orang yang diganggu oleh jin, mereka ni mudah nampak. Ni 3 golongan saja. Jadi kalau boleh nampak, barangkali mereka berada dalam 3 golongan tu. Dia claim saya nampak ni, ada dalam 3-4 ekor dalam badan ni. Jadi dia claim dia nampak 3-4 ekor dalam badan, mungkin salah seekornya dia. Tu, takutlah. Okey, baik. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah membawakan bekas air untuk berwuduk dan memenuhi keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa?" Kemudian Abu Hurairah menjawab, "Abu Hurairah." Baginda berkata, "Tolong carikan aku batu untuk bersuci, dan jangan kamu mengambil tulang dan kotoran haiwan." Lalu saya membawakan beberapa batu yang dibawa di atas pakaian saya. Kemudian saya meletakkannya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu saya pun berlalu pergi. Satu hari Abu Hurairah pernah sebut, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak khidmat. Sahabat ni jumpa Nabi nak berkhidmat kepada Nabi. Bila ketika mana dia nak berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak masuk dalam rumah tu, kemudian Nabi tanya siapa yang datang tu. Kemudian katanya Abu Hurairah, "Aku Abu Hurairah." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, "Pergi tolong carikan batu kepada aku untuk aku beristinja." Maksudnya Nabi nak bersuci menggunakan batu. Jadi Abu Hurairah pun pergi. Tapi satu pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah agar tidak didatangkan kepada Nabi, yakni apa? 2 benda. Yang pertama tulang, yang kedua kotoran haiwan. Okey, yang pertama ni tulang. Tulang ni kita faham dah. Baik dari segi tulang binatang, tulang manusia, tulang apa pun tak boleh. Dan yang kedua iaitu kotoran binatang. Sebahagian ulama mengatakan bahawa kotoran binatang ni termasuk antaranya juga adalah bangkai. Termasuk bangkai kering. Bangkai kering walaupun tidak berbau pun Nabi SAW tidak membenarkan agar didatangkan kepada Nabi. Kemudian Abu Hurairah pun keluar, dia pergi cari batu. Bawa jumpa Nabi. Kemudian Abu Hurairah pun beredar. Setelah daripada tu satu hari, ketika mana baginda Nabi SAW dah selesai buat urusan dia, lalu berjalanlah Nabi bersama dengan Abu Hurairah. Nabi berjalan dengan Abu Hurairah, lalu ditanya oleh Abu Hurairah kepada Nabi SAW. Ditanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada apa dengan tulang dan kotoran haiwan? Kenapa Tuan bagi tahu dekat saya supaya jangan dibawakan tulang dan juga kotoran haiwan? Ada apa dengan benda ni?" Lalu jawab Nabi SAW, "Kedua-duanya ialah makanan jin. Kedua-duanya adalah makanan jin. Aku pernah didatangi oleh utusan jin Nasibain." Apa jin Nasibain ni? Jin Nasibain ni adalah jin yang baik. Okey, Nabi SAW pernah didatangi oleh ketua. Okey, ketua jin baik. Datang jumpa Nabi, kemudian dia bagi tahu. Dia kata dekat Nabi SAW iaitu tentang makanan mereka. Jin tu mai tanya Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang boleh kami makan? Apa yang boleh kami makan?" Lalu kata Nabi SAW, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan rasa ke atas tulang dan juga kotoran haiwan yang dijumpai oleh bangsa jin.
Maksud dia apa? Nabi SAW minta doa kepada Allah agar setiap tulang dan kotoran haiwan yang bangsa jin ni jumpa, dia makan, dia rasa sedap. Kita makan rasa sedap tak tulang? Tak rasa sedap tulang. Kita pergi pergi pasar malam, beli ayam rangka. Kan? Beli ayam rangka, ratah makan, tulang tu kita tinggal. Tak ada gigit dah. Tak ada gigit, pak, kucing ke bagi tulang lagi dia makan. Manusia tak makan dah tulang. Lalu ditinggalkan tulang tadi. Siapa yang makan? Jin yang makan. Tu pun ada lagi kita duk letak, tinggalkan satu malam, esok pagi baru kemas. Eloklah kita duk pergi jamu jin makan masuk dalam rumah. Bila ketika mana jin minta kepada Nabi SAW, ditanya kepada Nabi tentang makanan mereka. Lalu kata Nabi SAW, Nabi berdoa, aku berdoa kepada Allah agar diberikan rasa pada setiap tulang dan kotoran haiwan yang kalian jumpa. Jadi apa-apa sahaja tulang yang bangsa jin ni jumpa, dia akan diberikan rasa sedap makan tadi. Sebab itu adalah makanan kepada mereka. Tengok. Nabi SAW minta doa kepada Allah. Sebab apa? Sebab jin ni adalah makhluk. Mereka juga berhak untuk mendapat kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan jin ini adalah suatu kejadian yang sia-sia, tidak. Sebab tu dalam Quran ayat yang kita sebutkan tadi, Allah jadikan jin dan manusia, tidak Allah jadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadat. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan jin di atas muka bumi pun ada sebab. Ada sebab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga membenarkan ke atas iblis ketika mana iblis meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu ketika mana disingkirkan daripada syurga. Minta kepada Allah agar nak menyesatkan anak cucu Adam. Allah bagi. Allah benarkan kepada iblis. Dan dikurniakan kepada iblis umur yang panjang sampailah kepada kiamat. Hanya sebab apa? Nak merealisasikan impian dia untuk memporak-perandakan dan menghancurkan akidah umat Islam, anak cucu Adam. Allah bagi. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak buat benda tu sia-sia, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya asbab ujian kepada manusia hari ini. Hari ni kadang-kadang kita tengok ada orang yang dalam hati dia akidah dia goyah. Ada orang kadang-kadang dalam hati dia akidah dia kuat. Ada orang yang dalam kadang-kadang hati dia akidah ni habis. Lenyap dah. Hanya nama sahaja sebagai satu orang Islam. Atas IC dia Islam, tetapi kehidupan dia tidak mencerminkan langsung sebagai seorang Islam. Ada asbab kenapa? Akidah. Baik. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, ni benda yang kedua. Yang pertama kita kena tahu apakah makanan jin. Makanan jin adalah tulang dan juga kotoran haiwan. Bangkai-bangkai yang kita jumpa dimakan oleh jin. Dan tulang-tulang yang ada dimakan juga oleh jin. Termasuk tulang yang duduk dekat dalam rumah kita pun dimakan oleh jin. Jadi berhati-hati. Bila ketika mana kita makan, tulang-tulang tu kita letak dalam tong sampah, kemudian kita tutup. Jangan dibiar terbuka. Kita letak dalam tong sampah tulang-tulang ikan, ayam semua duduk ke atas tu, kita biar. Tunggu nak bagi penuh tong sampah tu. Tak tutup. Malam tu jin datang makan. Sebab apa? Ada hadis Nabi SAW. Ketika mana masuk saja dalam sebuah rumah. Kata Nabi SAW, apabila seorang lelaki memasuki rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, syaitan akan berkata kepada teman-temannya. Maksud dia apa? Ketika mana kita semua masuk ke dalam rumah kita, kata Nabi SAW, satu orang masuk dalam rumah dan juga ketika mana dia makan, waktu ni akan datang bersamanya iaitu bangsa-bangsa jin. Jadi bila ketika mana jin dan kawan-kawan dia datang, dikatakan oleh Nabi SAW bahawa jin-jin ini berkata, tidak ada penginapan dan makan malam untuk kalian, yang mana bagi orang yang membaca dia menyebutkan nama Allah ketika masuk dan makan. Masuk rumah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ataupun kita bagi salam biasa, Assalamualaikum. Kan? Kemudian orang jawab salam, Waalaikumsalam. Kita masuk rumah dengan kaki kanan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk.
menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika masuk, lalu kata Nabi tidak akan ikut besertanya, iaitu para jin dan syaitan ni, tak akan ikut. Bahkan mereka menyebutkan syaitan ni bersama dengan teman-teman dia akan berkata, hari ni kita tak ada tempat lah nak tidur. Kita masuk rumah, kemudian kita baca bismillah. Syaitan ni sebut apa? Malam ni kita tak ada tempat tidur lah. Maksud dia apa? Kena cari tempat tidur kat rumah lain tak? Nak pergi carilah rumah mana jiran sebelah ke, kan, jiran hujung kampung ke, yang masuk rumah tak baca bismillah. Kemudian kata Nabi SAW, jika dia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawan dia, kalian boleh ikut menginap di dalamnya malam ini. Bila ketika mana kita masuk, kan, tutup kereta api, buka pintu, terus luru masuk, salam tak bagi, bismillah tak baca, kan. Masuk syaitan kata, alhamdulillah, hotel 5 bintang kita malam ni. 5 bintang kita hotel malam ni. Duduk masuk dalam rumah boleh menginap sekali. Sebab apa? Tidak dibaca, tidak disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana masuk ke dalam rumah. Sama juga dengan makan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang makan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu syaitan kata apa? Hari ni inilah makanan kita. Maksud dia apa? Kita pergi duduk dekat luar, order satu teh tarik dan juga roti canai. Sampai-sampai terus masuk dalam mulut, bismillah tak baca. Syaitan kata apa? Elok, ni santapan kita sekali. Dengan kita, dengan dia sekali makan. Separuh kita makan sekeping, rupanya separuh je kita makan. Separuh lagi dia makan. Kita makan tak cukup, order satu lagi, satu keping lagi. Tak baca bismillah, separuh kita makan, separuh dia makan. Tak cukup, order satu keping lagi. Dah jadi sekeping setengah, baru rasa kenyang. Padahal 3 keping kita order. Sebab apa? Tidak dibacakan bismillah, yakni tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu makanan kita tu akan dimakan juga oleh bangsa jin dan juga syaitan. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana makan, lalu berkatalah syaitan kepada kawan-kawan dia, tidak ada makanan dah bagi kita pada hari ini. Tak ada makanan. Saya pernah bagi satu perumpamaan, satu cerita ni biasa. Mungkin tuan-tuan pernah tengok satu cerita ni. Okey, cerita tajuk dia Alif 3 Dimensi. Tak salah dulu ada satu cerita drama kot, tak salah saya. Yang mana dia ni boleh nampak benda-benda ni lah. Kan, dia boleh nampak benda-benda ni. Satu hari kawan dia nak makan. Tak baca bismillah. Tiba-tiba dia nampak syaitan tu tengah panjat atas meja nak duduk makan bersama dia. Seronok syaitan tu nak makan. Tiba-tiba dia tanya kawan dia. Dia kata, hang dah baca bismillah ke belum? Dia tak, Allah terlupa. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim, baca doa apa semua. Kemudian dia nampak syaitan tu turun dalam keadaan sedih. Tak ada makanan dah untuk dia. Turun tak boleh makan sekali. Sebab apa? Dah baca doa. Kita mujur tak nampak lah. Kalau nampak rasanya semua makanan baca bismillah. Dia main naik dah. Baca bismillah kan. Nampak dia turun balik padan muka hang, cari makanan lain. Tapi sebab kita tak nampak, tu yang kita tak baca bismillah. Kan, makan tak baca bismillah. Apabila makanan yang tidak dibacakan bismillah atau disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, makanan tadi menjadi makanan jin dan juga syaitan. Yang kedua. Kemudian Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis yang ketiga. Kata Nabi SAW, iza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang daripada kalian ni nak makan, kata Nabi SAW, okey, falyakul biyaminih. Okey, hendaklah dia makan dengan tangan kanan. Wa iza syariba falyashrab biyaminih. Dan kalau dia nak minum, minumlah menggunakan tangan kanan. Kemudian kata Nabi SAW, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan ni makan dan minum menggunakan tangan kiri. Ini yang ketiga. Apa dia? Makanan dan minuman yang kita makan dan minum menggunakan tangan kiri akan menjadi makanan dan minuman syaitan. Jadi kalau kita makanlah, selalunya situasi kita tak makan depan ni dengan tangan kiri. Mereka ada orang kidal.
kidal pakai sudu pun, saya selalu sebut, orang yang kidal sekalipun makan kena guna tangan kanan. Kena latih guna tangan kanan makan. Jangan makan guna tangan kiri. Dia makan nasi tangan kanan, dia makan sudu tangan kiri. Alasan dia kidal. Makan sudu tangan kiri, makan makan guna tangan kanan-kanan. Boleh bermaksud dia boleh guna tangan kanan. Jadi dia harus dan semestinya dia ni kena belajar untuk menggunakan tangan kanan. Tak boleh guna tangan kiri. Sebab Nabi SAW sebut secara jelas dalam hadis ni, siapa yang makan menggunakan tangan kiri, minum menggunakan tangan kiri, makanan dan minuman tadi menjadi makanan dan minuman syaitan. Jadi kita nak elak daripada makan dan minum menggunakan tangan kiri. Satu orang guru saya pernah cerita tentang satu orang ulama. Tidak diceritakan tentang nama ulama ini, tetapi dia pernah cerita tentang bagaimana satu orang ulama yang berjaya masuk ke dalam badan satu orang ulama ni, syaitan dia berjaya masuk. Dia cerita satu hari syaitan ni setiap hari berusaha untuk kacau, ganggu akidah syekh ni. Tiap-tiap hari duk tengok apa yang boleh aku buat nak masuk dalam badan dia. Duk tunggu masa saja. Bahkan kata syaitan tu, aku tidak menjumpai satu pun perkara ataupun perbuatan dia yang boleh menyebabkan aku masuk dan menggoyah akidahnya. Tak ada satu pun. Sehinggalah satu hari, kata syaitan ni, aku berjaya menerobos masuk ke dalam hati dia untuk menggoyahkan akidah dia. Satu hari, yakni ketika mana dia terminum menggunakan tangan kiri. Maksud dia apa? Mungkinlah waktu tu dia tengah buat apa-apa, tiba-tiba terminum. Kita ni kadang-kadang pegang anak tu, dukung anak minum tangan kiri. Betul? Dukung anak ni pergi depan kedai, bang, air jambu satu. Kan? Dia pun letak jambu, kita ambil sambar tangan kiri. Tangan kanan pegang anak ni, kita minum guna tangan kiri. Habis. Sebab tu kadang-kadang ada waktu-waktu ketika mana yang kita terbuat perkara ni, benda yang tanpa kita buat, yang kita buat tanpa kita sedari, tak tersedar pun, dia masih menjadi makanan syaitan dan juga jin. Sebab itu Nabi pesan agar kita ni sentiasa mengingatkan diri kita agar makan dan minum menggunakan tangan kanan. Jangan sesekali kita guna tangan kiri. Kadang-kadang ada orang makan hari ni atas meja, makan ramai kawan-kawan, kan, makan depan kita, cawan minum sebelah kiri. Betul tak? Cawan minum sebelah kiri, kita jarang letak sebelah kanan. Kita letak cawan kita ni sebelah kiri. Letak-letak, kita makan-makan, kita tarik dengan straw tangan kiri. Betul tak? Kita tarik sedut. Pun dikira minum menggunakan tangan kiri. Pun dikira minum menggunakan tangan kiri. Ada satu cara yang diajarkan oleh guru saya. Kalau kita pegang tangan kiri tapi nak dikira, tidak dikira sebagai minum tangan kiri, adalah kita melapik dengan tangan kanan. Contoh, ni cawan, kita sambar, nak minum, letak tangan kanan ni. Itu sahaja tidak dikira sebagai minum menggunakan tangan kiri. Sebab kita melapikkan menggunakan tangan kanan, masih ada tangan kanan di atas minuman kita. Cuma asbab mungkin makan tadi, tangan dah kotor, tak boleh nak basuh. Jadi kita pegang tu, kita sambung bawah dia ni dengan tangan kanan, lepas tu minum. Tak apa. Tetapi sekiranya kita sambar ambil ni dengan tangan kiri, dengan menganggap bahawa tangan kanan kita kotor, tak nak pegang, kemudian kita minum, itu sudah dikira menggunakan tangan kiri. Okey, bahkan sebahagian ulama mengatakan bahawa penggunaan tangan kiri kita boleh mengakibatkan benda mudarat asbab daripada makanan. Maksud dia apa? Makanan tadi tak jadi berkah. Kita menggunakan tangan kiri, lalu syaitan masuk bersamanya, kita takut-takut ia menjadi mudarat kepada diri. Jadi baca bismillah banyak-banyak. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, tadilah tangan kiri tu. Dalam kitab sahihnya, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dia berkata, setiap kali kami menghadapi makanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak berani mendahului baginda untuk mengambil makanan
sampai baginda sallallahu alaihi wasallam memulai dan mengambil dengan tangannya. Sahabat ni bila duduk makan bersama dengan Nabi, sahabat tak akan makan dulu sampailah Nabi yang ambil dulu. Itu adalah adab. Adab ketika mana kita makan. Kalau contoh kita ada bersama dengan ulama atau guru-guru, jangan kita ambil sebelum guru kita ambil. Kalaulah kita makan bersama keluarga, janganlah kita makan selagi mak atau ayah kita tak ambil makan ni. Biarlah mereka, itu adalah adab. Adab. Dia bukan termasuk hadis ke, dalil ke, tak ada. Dia adab. Adab dia adalah ketika mana kita makan bersama mak dan ayah, biar mak dan ayah kita ambil dulu, baru kita ambil. Kita kena ajar anak-anak kita buat benda yang sama. Kalau kita nak makan, jangan biar anak kita ambil dulu. Kita kena ajar biar kita yang ambil dulu. Kena ajar. Tapi ajar tu jangan kata, kalaulah baba yang ambil, contoh, ambil dulu apa, makan, baba dulu yang ambil. Jangan ajar macam tu. Kita ajar contoh, kalau kita duduk sama dengan orang-orang yang lebih dewasa, jadi biar mereka yang ambil dulu makanan. Dia akan faham siapa yang dewasa. Mak dan ayah orang dewasa, atuk dan nenek orang dewasa. Biasa kita bagi tahu, kalau duduk dengan atuk dan nenek, bagi atuk nenek ambil dulu, kan? Sebab mereka lebih dewasa daripada kita. Jadi anak kita akan faham, kan? Bila duduk makan dengan kita, baba dengan mama ambil dulu. Sebab apa? Mereka adalah orang dewasa. Kita kena ajar, didik. Itu adalah adab. Nabi SAW ketika mana sahabat bersama dengan Nabi, sahabat tidak mengambil makanan, melainkan Nabi yang memulainya terlebih dahulu. Lalu suatu hari kami menghadiri jamuan makan bersama Rasulullah SAW. Kemudian datang seorang budak perempuan kecil yang kelihatan sangat berselera ketika melihat hidangan tersebut. Oleh itu dia pun bergegas menghulurkan tangannya untuk mengambil makanan. Namun Rasulullah SAW segera memegang tangannya. Kemudian datang lagi seorang Arab Badui dan kelihatan juga sangat berselera untuk menikmati hidangan itu. Baginda menahan dan memegang tangannya lalu bersabda, sesungguhnya syaitan ikut makan makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Dia datang bersama hamba sahaya ini untuk makan makanan ini, maka aku pun memegang tangannya. Lalu dia juga datang bersama Arab Badui ini untuk ikut makan makanan ini. Nabi cerita tadilah, iaitu siapa yang tak baca bismillah, tidak disebutkan nama Allah, ini orang yang berselera. Orang yang berselera. Sehingga disebutkan oleh tuan kitab ini, saya berkata maksud daripada perkataan berselera. Kalau selera bahasa kita ni, rasa lapar dah ni. Lapar ni, makan ni dia rasa macam, selera kalau makan tu. Makan tu, ada orang yang jenis makan ni, orang tengok dia jadi teliu. Cara dia makan tu, dia kata, rasa sedap tu. Padahal dia tak makan pun. Tapi dia tengok kawan tu makan, dia rasa, bagi satu, dia tak nak asalnya. Dia tengok kawan ni makan, punya selera, order satu lah, nampak sedap dia makan. Cara dia makan, dia punya kunyah kan, dia punya menikmati tu, Allahu Akbar. Orang lain tengok pun berselera. Tu selera. Rasa nikmat ketika mana makan. Tetapi tuan kitab ni sebut, saya bermaksud dengan perkataan berselera dalam hadis ini ialah cepat-cepat ingin mengambil makanan tersebut tanpa mengucapkan doa. So dia selera kat sini apa? Dia datang-datang, nampak ayam dah ni, nampak kambing lagi, dia jadi orang pertama dah pergi sampai dah. Nak pergi ambil dah. Tak. Biasa kan kadang kenduri kahwin, kan ada kambing golek. Sampai-sampai tu sekejap bang, tak masak lagi, tengah golek lagi. Jadi dia pun pergi ambil makanan dulu. Tiba-tiba kemudian ambil tengah duk potong dah. Dia orang meluru laju. Tinggal makanan atas meja tadi ni. Makanan dah ambil lah, makanan kenduri. Tinggal dulu sekejap, sebatang mata nak pergi ambil kambing. Tekuk ramai. Sebab biasa kambing kat kenduri kahwin ni memang ramai lah. Memang ramai pergi sebab apa? Biasa seekor lah. Biasa seekor. Ada orang kadang-kadang dia ambil package percuma kambing seekor. Jadi kambing ni dalam 200 orang boleh makan. Seekor kambing. Jadi habis 200 habis lah. Jadi dia meluru cepat-cepat tu. Tunggu depan ni. Dia nak pergi ambil. Sebab apa? Dia berseleranya dia nak pergi ambil. Itu satu. Kemudian dia ambil, bawa mai sampai, terus dia masuk mulut. Tanpa membaca bismillah atau mengucap kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu makanan tadi menjadi makanan jin dan juga syaitan.
Okey, Nabi larang macam tu. Kemudian Imam Muslim pun sebut benda yang sama seperti mana kita sebut tadi, makan dan mana rumah yang masuk tidak dibacakan dan disebut nama Allah, lalu syaitan akan ikut turut bersamanya. Baik. Ada 3 pendapat ulama perihal makan dan minum jin. Ulama ni berpendapat, ada 3 pendapat tentang makan dan minum jin. Yang pertama adalah semua jenis jin tidak makan dan tak minum. Pandangan yang pertama mengatakan bahawa semua jin tak makan, tak minum. Dia balik kepada apa? Kita tak pernah tengok jin, tak pernah nampak jin. Jadi macam mana kita nak tahu dia makan dan minum? Baik. Pandangan ini adalah pandangan yang batil dan tidak ada dalilnya. Maksud dia apa? Pandangan ni sangat-sangat lemah, bahkan tidak diterima. Pandangan yang kedua mengatakan bahawa segolongan daripada bangsa jin ada yang makan dan minum, tetapi ada yang tidak makan dan tidak minum. Maksud dia apa? Sebahagian daripada bangsa jin dan syaitan makan dan minum, dan sebahagiannya tak makan dan tak minum. Kemudian dia sambung. Pandangan ini mengambil dalil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar daripada Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu. Dia berkata, jin terdiri daripada beberapa jenis. Sebab apa dia guna pandangan ada jin makan dan minum, ada jin tak makan dan tak minum? Sebab apa? Sebab jin ni ada beberapa jenis. Baik, disebut dekat sini. Jin jenis yang paling murni ialah jenis jin berupa angin yang tidak makan, tidak minum dan tidak berketurunan. Maksudnya jin yang jenis angin, gerak pum sekaligus jalan semua angin. Jenis jin ni jenis tak ada keturunan, tak makan, tak minum. Nak jumpa dia pun payah. Nak jumpa payah sebab bergerak seperti angin. Pum, cepat sangat. Sebab itu jin ni dalam kisah hari itu pun kita dah sebut tentang kekuatan jin. Kekuatan jin ni sehinggalah ketika mana datang satu jin bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, menawarkan untuk memindahkan istana Ratu Balqis dalam ketika mana dia celik mata dia. Celik mata, ada yang kata berdiri dan nak duduk. Baginda nak duduk saja kan, berdiri nak duduk dah sampai. Kemudian satu riwayat menceritakan ada pula satu orang lelaki, dikatakan dia ni satu orang yang soleh, menawarkan untuk memindahkan istana Ratu Balqis dengan hanya kedipan mata. Kedipan mata tu macam mana? Nabi Sulaiman pandang ke atas, kemudian pandang balik ke bawah, dah sampai. Lagi cepat rupanya. Itulah kehebatan yang mengatasi kekuatan dan kehebatan jin. Tetapi ada satu kehebatan dan kekuatan jin yang telah disebutkan, iaitu jin bergerak dengan pantas dari sudut udara. Dia boleh terbang, maksud dia. Kemudian jenis jin ini dia tidak berketurunan dan tak makan dan tak minum. Ada juga jenis yang makan, minum dan berketurunan. Maksud dia apa? Ada pula puak daripada jin yang bergerak melalui angin ni, boleh makan, boleh minum dan juga boleh berketurunan. Jin yang bergerak dalam angin pun terpecah kepada dua. Ada jenis makan, ada jenis tak makan. Kemudian dia kata lagi yang terakhir adalah para tukang sihir dan hantu-hantu dari jenis jin. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Pendapat ini menggunakan dalil daripada hadis riwayat Sa'labah Al-Khashani dan juga disebutkan dalam perbahasan jenis-jenis jin. Saya katakan ini hanya kemungkinan. Maksud dia apa? Ada pula jenis jin daripada kalangan jin ni adalah hantu-hantu dia. Lagi kecil, hantu-hantu ni. Kemudian dia kata yang mana mereka ni tidak makan, tidak minum. Tetapi itu hanya kemungkinan, kata tuan kitab ini. Dan pandangan yang ketiga, yakni semua jenis jin makan dan minum. Saya katakan pendapat ini lebih dapat diterima daripada dua pendapat sebelumnya. Bermaksud pandangan yang pertama kata tak makan, tak minum langsung. Pandangan yang kedua terbahagi kepada dua. Ada yang makan, ada yang tak makan. Dan pandangan yang ketiga kata semua jin makan. Dan
penulis kitab ini menyebutkan bahawa pandangan yang ketiga ini lebih diterima. Maksud dia apa? Kesimpulannya, jin dan juga syaitan ni makan dan minum. Itu kesimpulannya. Okay, baik. Kemudian kita masuk kepada tajuk syaitan ada tanduk. Ni dia nak menceritakan tentang dalil yang mengatakan daripada Amru bin Ambas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa tatlu'u bitaghrubu baina qarnai syaitan. Sesungguhnya matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Maksud dia apa? Bila Nabi SAW sebut matahari terbit dan juga tenggelam di antara dua tanduk syaitan, maksud dia yang pertama, Nabi nak bagi tahu kata jin dan syaitan ni ada tanduk. Ada tanduk. Disebutkan dalam riwayat, ada yang menyebutkan bahawa apa kita panggil, bukan jenis, gambaran yang disebutkan di dalam kitab bahawa jin ini bertanduk seperti huruf nun. Tu. Dalam kitab sebut jin ini bertanduk seperti mana huruf nun. Maksud dia tanduk jin ni dia macam duk melengkor macam tu. Macam huruf nun. Cuma tak ada titik je. Kan? Cuma tanduk dia ni duduk macam mana? Macam tu lah. Macam tu. Jadi huruf nun dua ni adalah tanduk di atas. Ni jin. Jadi kalau orang boleh nampak jin, dia nampak tanduk jin. Cuma sebahagiannya kalau kita tengok dulu dalam majalah-majalah, syaitan punya tanduk ada dua macam tu je. Kan? Dua duduk macam tu saja. Macam mana kadang-kadang tanduk binatang nampak macam tu. Tetapi dalam kitab disebutkan bahawa jin punya tanduk ni seumpama huruf nun. Huruf nun. Jadi dia bulat macam tu. Bermaksud kalau tanduk dia duduk atas tu, dekat sini pun dia ada sambungan dia. Itu adalah tanduk jin. Okay, baik. Kemudian jin dapat mengubah dan menyerupakan diri dengan sesuatu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh saya untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Tiba-tiba datanglah satu makhluk, iaitu ia mengambil makanan tanpa meminta izin. Kemudian aku memegangnya dan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahawa saya akan menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sesungguhnya saya sangat memerlukan makanan ini dan saya mempunyai keluarga. Selain itu, ketika ini saya benar-benar memerlukan. Saya pun melepaskannya. Ini hadis ni panjang sikit, saya ringkaskan. Abu Hurairah satu hari dia diperintahkan oleh Nabi untuk jaga Baitul Mal. Baitul Mal ni apa? Tempat yang menyimpan makanan. Makanan secara bijirin apa semua, gandum yang nak digunakan untuk sebagai zakat, nak dibagi. Jadi Abu Hurairah satu hari ditugaskan oleh Nabi untuk jaga Baitul Mal ni. Tiba-tiba masuk satu makhluk. Makhluk yang menyerupai, tak disebut kat sini lagi, yang menyerupai ketika mana ditangkap. Dan sebahagiannya menyatakan bahawa dia menyerupai seperti mana makhluk, seperti mana manusia. Maksud dia nampak macam manusia, main curi. Dia curi makanan dalam Baitul Mal. Lepas dia curi, kemudian dia keluar. Dia keluar tu nak lari, ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah kata apa? Demi Allah, aku akan serahkan kamu kepada Nabi SAW. Bila nak bagi dekat Nabi tu, jin ni pun merayu. Dia merayu kepada Nabi, dia merayu kepada Abu Hurairah agar tidak diserahkan kepada Nabi SAW. Dia kata apa? Aku ni miskin, tak ada duit. Aku perlukan makanan ni. Aku ada keluarga lagi nak bagi makan. Boleh tak lepaskan aku? Kemudian Abu Hurairah pun melepaskan dia. Lepas dia, kemudian keesokan hari dia datang balik curi lagi. Kemudian nak lari keluar, kena tangkap dengan Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah kata, semalam kamu dah kata kamu tak akan datang, kamu tak nak curi lagi, sekiranya aku lepaskan kamu. Kemudian dia kata, minta maaf, aku terpaksa curi lagi disebabkan aku ada keluarga nak bagi makan.
Aku pun memerlukan makanan ni. Tolonglah lepaskan aku. Aku janji, lepas pada ni aku tak buat dah. Betul? Kali ni janji yang betul. Okey, kali ni janji yang betul. Aku tak akan berbohong. Kemudian keesokan hari dia datang lagi. Dan kali ketiga ni pun kena tangkap dengan Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah kata, kamu sudah berjanji kepada aku agar tidak datang mencuri lagi sekiranya aku melepaskan kamu. Kenapa kamu datang? Dia kata, aku memerlukan. Kali ni aku tak akan lepaskan kamu. Aku akan serahkan kamu kepada Nabi SAW. Kemudian kata jin ni kepada Abu Hurairah. Dia kata, kalaulah sekiranya kamu lepaskan aku akan bagi tahu satu rahsia. Dia kata, rahsia apa? Rahsia iaitu ayat yang paling ditakuti oleh bangsa jin. Jin syaitan cukup takut dengan ayat ni. Aku akan bagi tahu, tapi dengan syarat kamu lepaskan aku. Kemudian Abu Hurairah pun nak tahu juga, kan? Jadi dia kata, baik, aku akan lepaskan. Sekarang kamu beritahu dekat aku, apakah ayat yang ditakuti oleh bangsa jin dan juga syaitan. Lalu kata Abu Hurairah, disebutkan oleh jin yang menyerupainya tadi, iaitu dibacakan olehnya, iaitu iaitu ayatul kursi. Dibaca ayat kursi. Bila ketika mana dibacakan ayat kursi tu, lalu disebutkan oleh si makhluk yang menyerupai ini, bahawa itulah ayat yang ditakuti oleh semua jin dan juga syaitan. Semua takut dengan ayat ni. Lalu Abu Hurairah pun melepaskan dia. Bila lepas kali ketiga ni, Abu Hurairah pergi jumpa Nabi SAW. Pergi jumpa Nabi, lalu Abu Hurairah cerita dekat Nabi tentang peristiwa ni. Ni, dah masuk dia ni, kemudian kena tangkap. Dia janji, dia tak akan curi lagi. Aku lepas dia. Kemudian masuk ke hari yang kedua, dia main curi juga. Dan aku lepaskan dia. Dan kali ketiga, dia kena tangkap. Kemudian, dia janji dengan aku, dia nak bagi tahu satu ayat yang ditakuti oleh semua bangsa jin dan juga syaitan. Lalu kata Nabi, apakah ayat tersebut? Lalu dibacakan ayatul kursi. Lalu kata Nabi SAW, ada yang disebutkannya benar dan ada juga yang disebutkannya iaitu tipu, bohong. Apa dia? Yang benar adalah ayat yang ditakuti oleh para jin dan juga syaitan adalah ayatul kursi, kata Nabi. Betul. Itu memang betul. Ayat kursi adalah ayat yang ditakuti oleh para jin dan juga syaitan. Tetapi dia mengatakan bahawa dia tidak mencuri, itu adalah bohong. Maksud dia apa? Dia tetap akan curi. Sebab memang jenis jin ni mereka kerap nipu, bohong. Nipu, bohong. Tu kadang-kadang bila ketika mana kita merawat, jangan percaya habis semua. Jangan percaya. Saya selalu macam tu. Kadang-kadang datang tu, dia sebut nama. Kita tengah-tengah rawat, dia sebut nama. Dia sebut nama tu, yang kawan ni, family ni, ahli keluarga ni, anak dia ni kena gangguan sampai duk menjerit ni, datang mak, ayah, abang, adik ni datang. Dengar-dengar nama tu terkejut. Wih, lah dia rupanya selama ni. Dah sudah. Bila jin tu sebut nama. Saya ada satu kisah. Ada satu keluarga datang daripada Johor. Datang berubat. Datang merawat. Dia sebut satu nama. Sebut. Ini isteri yang jadi. Suami duduk sebelah. Anak duduk kat belakang. Okey. Kemudian isteri jadi duduk. Lepas tu isteri dia kata. Kita tanya, siapa ni? Dia kata, abang bagi tahulah abang, bagi tahulah, dia kata. Sebut siapa tu abang, sebut. Kemudian anak duduk kat belakang, kau sebut sekarang cepat. Marah tu. Oh, kita tengok dah macam pendekar dah anak dah. Bersongkok elok dah. Songkok baju Melayu. Kita kata pendekar kan ni kan. Kemudian dia kata, kau sebut sekarang. Sebut, dia pun petik satu nama. Okey, dia petik satu nama ni, berdiri anak dia dah. Bersilat depan tu. Aku dah agak dah, dia kata. Dah bersilat dah. Kita tengok pun, ni apalah pula ni kan. Kita bagi tahu abang duduk. Okey, tak apa, biar saya yang buat. Abang duduk saja. Tak payah masuk campur apa. Tak payah nak bangun, nak bertelaga, tak payah nak pergi tumbuk, nak bersilat pun tak payah. Duduk. Saya aja yang buat. Lepas tu, kau ahli family dah sabar dia bagi duduk. Saya kata kalau tak boleh sabar, duduk luar. Tak boleh sabar, duduk luar, saya kata. Kemudian dia duduk. Saya pun cakap, saya kata menipu. Apa yang kamu sebut semua tipu, saya sebut. Kamu jangan bohong, jangan sebut-sebut nama orang, jangan. Sebab apa? Walaupun, minta maaf saya sebut, walaupun kalaulah benda tu betul, memang orang tu yang buat, kita jangan percaya. Jangan percaya.
Sebab kepercayaan yang kita ambil daripada kata-kata jin tadi ni, yang sebut nama tadi, mengakibatkan berlaku implikasi yang besar. Apa dia? Contoh saya sebut. Ada satu kisah. Satu kes lagi saya pernah buat. Satu kes yang saya buat kat satu rumah orang. Jadi doktor pakar. Saya rawat dia. Kemudian dia sebut. Yang keluar sebut tu, nama tu siapa? Nama kakak dia. Pada asal tu. Kak dia duk kata sebut kak dia yang buat, kakak dia yang buat, kakak dia yang buat. Sebablah dengki dan sebagainya lah. Cerita memang duk anggap kakak. Mai lepas-lepas pada tu rawat pula, rupanya bukan kak. Rupanya orang gaji sendiri yang buat. Orang gaji sendiri yang buat. Yang sihir. Atas faktor nak duit lah, macam-macam lah. Dia nak kontrol keluar apa, majikan dia ni lah banyak. Last kali dia tanya saya, Ustaz, jadi sebelum ni bukan kak saya ke yang buat? Dia tanya. Dulu ni doktrin masuk dalam kepala otak dia ni, kakak dia je yang duk buat dia. Dia tak sedar rupanya benda lain ataupun orang lain yang buat kat dia. Saya tak kata pun mate tu buat. Cuma saya nak cerita kata dekat dia, jin ni suka berbohong. Dia akan ambil yang mana kita ni ada perselisihan dengan satu orang, kita ni ada bergaduh sikit dengan satu orang ni, dia ambil orang tu. Aku dah agak dah, dia kata. Patutlah selama ni tak mau bercakap dengan aku. Ada kadang sebut nama jiran sebelah rumah. Kan, jerit nama jiran sebelah rumah. Aku dah agak dah. Sebab buah mangga sebiji, memang pasal dia hantar sihir. Dia anggap macam tu. Aku dah agak dah. Ni mesti kes buah mangga hari tu. Padahal tak pun. Tak. Jin itu mengambil kesempatan atas satu perkara semata-mata untuk memecah belahkan dan memutuskan silaturahim. Ni. Jangan. Selalu kalau kita pergi berubat, mana tiba-tiba sebut, jangan percaya. Saya selalu sebut, berulang kali saya sebut, tipu kan, tipu. Kamu tipu. Saya sebut macam tu. Jangan sesekali kita ambil sangat, jangan. Ada orang tu sampai dia kata, dia tu lah ubat, dia terubat. Jangan, saya kata, jangan kita simpan dalam hati orang tu buat. Siapa pun yang buat kita, bukan kerja kita. Okay, yang nak balas tu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Kadang-kadang datang jumpa kita, Ustaz, ada tak ayat yang boleh saya nak hantar balik? Dia kata. Ada orang datang jumpa ni. Ada tak Ustaz apa-apa ayat yang boleh saya baca supaya benda ni dihantar balik? Saya kata, kenapa tujuan kita nak hantar balik? Biarlah tujuan kita supaya benda ni keluar saja, tak perlu dihantar balik. Tak perlu dihantar balik. Nabi SAW, saya pernah cerita itu kan, ketika mana Nabi SAW disihir, Nabi dibawa pergi ke telaga tersebut yang disebutkan oleh malaikat. Kemudian Nabi ambil sihir tu, kemudian Nabi baca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Nabi balik cerita dekat Aisyah. Aisyah tanya ke Nabi SAW, kenapa tidak dibakar sihir tadi? Lalu kata Nabi SAW, aku takut sekiranya aku bakar, dia akan patah balik kepada tuannya. Jadi aku tak mau bakar. Hanya kerana asbab tu sahaja Nabi SAW tidak mahu sihir tadi patah balik kepada tuan dia. Kita hari ni kalau boleh nak kena balik, siapa yang buat aku tu biar dia kena setimpal macam mana dia buat kat aku. Jadi adalah ayat-ayat kadang-kadang kita pergi minta supaya hantar balik, biar dia padan muka rasa macam mana aku rasa. Jangan. Nabi tak ajar kita sedemikian. Sebab itu apa-apa saja kita pergi berubat mana-mana, tiba-tiba cakap keluar sebut nama tu, jangan percaya sangatlah, jangan percaya. Ambil kosongkan minda dan hati kita, bukan dia. Siapa pun yang buat, itu bukan urusan saya. Yang saya nak hanyalah apa? Sembuh daripada sakit ini sahaja. Itu sudah memadai. Okey. Baik. Baik, kemudian kita akan masuk pula selepas daripada ni tentang tajuk jin berubah rupa. Maksud jin ni berubah wajah. Okey, macam mana jin ni boleh berubah wajah? Kita akan cerita pada pengajian yang akan datang insya-Allah. Okey, kita berhenti sampai sini, mudah-mudahan memberi manfaat atas perkongsian kita pada tengah hari ini. Wallahu taala alam. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.